Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tajuk yang baharu iaitu tajuk 10. Melaksanakan projek jualan makanan. Dan subtopik kita ialah 10.1 merancang projek jualan makanan. Jadi, mari kita belajar satu demi satu dari maksud sehingga kepada langkah-langkah. Okey? Okey, seperti yang anda dapat lihat pada gambar, ini adalah salah satu contoh gerai makanan yang diusahakan oleh seorang pengusaha. Okey? Apa yang dijual? Roti, sausage dan ada juga harga dan beliau sedang mengusahakan gerainya. Nampak? Dengan penuh bergaya. Seterusnya. Baiklah. Kita mesti tahu maksud merancang projek jualan makanan. Okey? Apa itu merancang projek jualan makanan? Ialah satu projek jualan yang berjaya dan menguntungkan bergantung kepada perancangan awal yang teliti. Antara faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memulakan projek ialah sejenis hidangan yang hendak dijual, tempat jualan, pengiraan kos dan mempromosikan hasil jualan. Jadi, sebelum kita nak memulakan sesuatu usaha niaga, kita mesti merancang projek jualan makanan kita dengan teliti. Maksudnya ada langkah-langkah yang perlu kita buat. Okey, adalah perkara yang perlu kita telitikan. Okey. Seterusnya. Okey. Lihat pada skrin iaitu bagaimana untuk kita melaksanakan projek jualan makanan. Ada beberapa langkah. Yang pertama, merancang projek jualan makanan. Okey, macam tadi, mesti teliti. Yang kedua, memilih hidangan, apa yang kita nak jual makanannya. Yang ketiga, tempat jualan, di mana. Yang keempat, senarai bahan, apa bahan-bahannya. Yang kelima, pengiraan kos, berapa banyak duit yang kita perlukan. Yang keenam, promosi. Okey. Ini adalah langkah-langkah bagaimana untuk melaksanakan projek jualan makanan. Okey. Dan yang seterusnya kita lihat lebih dalam iaitu berkenaan dengan merancang projek jualan makanan. Okey. Yang pertama dari segi memilih hidangan. Okey. Kenali porsi makanan dan minuman yang hendak dijual berdasarkan masakan yang telah dipelajari. Contohnya, bubur ayam kita dah pernah belajar, bihun goreng juga sudah, sagu gula Melaka, air teh, air kopi, jus oren dan sebagainya. Okey, jadi bagaimana untuk memilih hidangan? Kita kena tetapkan makanan apa yang kita nak jual. Okey? Bergantung kepada upaya kita ataupun di mana yang kita nak pilih. Yang kedua, tempat jualan. Apa itu tempat jualan? Pilih tempat atau lokasi yang sesuai. Contohnya, yang pertama di tepi padang yang berdekatan dengan orang ramai. Okey? Dekat tepi padang. Contoh kawasan tu luas, jadi orang pun ramai yang lalu lalang ataupun sedang berehat. Ada juga yang sedang bersukan ataupun apa jua yang dilakukan. Dan kawasan tu juga lapang dan orang ramai mesti boleh mencari makanan kalau kita sudah mulakan usaha niaga di situ. Yang kedua, berdekatan dengan kemudahan paip air
untuk aktiviti pembersihan. Okey, sebab apa penting dekat dengan paip air? Untuk mudah kita basuh bahan-bahan kita. Sebab itu antara langkah untuk kita sebelum mula memasak. Ingat, semula langkah yang kita dah pernah belajar sebelum ni, kita mesti cuci tangan, basuh bahan makanan, basuh kita punya peralatan memasak sebelum kita mula memasak. Okey, jadi tempat jualan mesti dititik beratkan, iaitu kawasan yang luas dan juga mestilah mempunyai kemudahan paip air. Ataupun mungkin kita boleh bawa air sendiri tapi memerlukan tenaga yang lebih banyak. Yang ketiga, senarai bahan. Okey, apa itu senarai bahan? Menyenaraikan bahan untuk makanan dan minuman yang digunakan dan kaedah penyediaannya. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan kita punya perniagaan, kita pilih satu makanan. Sebagai contohnya, kita nak buat bubur ayam. Okey, apa bahan-bahan bubur ayam? Mestilah ada beras, ada bahan basah seperti ayam, bawang putih, bawang merah, air, segala benda yang berkaitan dengan makanan yang kita nak jual. Okey, dan caranya pula bagaimana? Itu semua mesti kita tahu. Yang keempat, pengiraan kos, iaitu kos yang perlu diambil kira ialah kos bahan, kos upah dan juga kos sampingan serta kos projek. Okey? Jadi, kita sebelum mulakan perniagaan mestilah ada duit untuk kita keluarkan kos bahan, kos upah, kos barang-barang lain dan juga kos projek tersebut. Okey? Sebelum masak mestilah kita nak beli bahan tu mesti memerlukan duit. Okey, jadi kita perlu merancang berapa banyak duit yang kita perlukan ataupun duit yang kita nak gunakan, okey, sebelum kita mula beli barang. Dan yang terakhir, mestilah promosi, iaitu kaedah untuk mempromosikan jualan seperti poster, sampel makanan, WhatsApp, Facebook dan juga Instagram. Okey, zaman sekarang zaman dah moden. Okey, jadi kita boleh mempromosikan kedai kita tu dengan lebih meluas, iaitu menggunakan beberapa platform tertentu seperti WhatsApp. Kita boleh hantar gambar melalui WhatsApp untuk kita sebarkan kepada kawan-kawan, jiran ataupun orang-orang yang kita kenal. Kat Facebook juga sama, media sosial yang kita biasa gunakan setiap hari dan juga Instagram. Okay? Dan ramai sekarang, mesti awak pun ada gunakan. Okay, jadi untuk bahagian pertama, sampai sini sahaja tajuk kita. Nanti kita sambung kelas lagi selepas ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa salin nota. Okey, bye.